Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zayan Destinasi Muslim Contemporary #Indah di Hati. Guys, Hadari aka Ustaz Bola. Hari ni bersama dengan dua big bros kita, Anas, Mawi dan juga satu-satunya bunga dalam Zayan ni iaitu Lin Arifin dari ZOTD. Okay guys, jangan lupa anda sedang menonton ni, tak kisahlah kat mana saja platform anda, tapi jangan lupa subscribe lah kita orang punya YouTube channel Zayan MY, dan juga jangan lupa follow, like kami punya media sosial lain, Instagram dan juga Facebook iaitu zayan.my. Alright guys, hari ni kalau dah ada semua berkumpul ni, tak ada benda lain dah, kita nak sembang-sembang. Tapi sebelum tu nak tanya khabar dululah. Anas, Mawi, Lin, apa khabar? Oh, Sihat. baik. Ada hari semangat dia lain Olimpik. Oh, semangat. Itulah pasal lain macam ni. Kita ikut lah energy macam ni. Bagus lah. Okey, hari ni kita bukan sekadar ada Mawi, Anas, Lin dan juga saya, Hadari, tapi sebenarnya nak kenalkan dengan anda semua, penonton-penonton, sahabat Zayan semua, kita ada eksklusif kita bawakan iaitu Dr. Mir Hazil. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasa aura orang duduk belakang Kaabah. Aura tu. Depan ke belakang? Dia depan Ambil ke aura belakang? sebenarnya. Tak tahu. Tepi. Tak tahu. Tepi Tepi Kaabah. Okey. Tak ada depan, Okey. tak ada belakang Kaabah. Kaabah. Okey, tapi sebenarnya guys, hari ni kita bukan nak sembang pasal Kaabah lah. Sebenarnya tahun 1442 Hijrah bakal melabuh tirai dan kita akan berjumpa dengan tahun baru iaitu 1443 Hijrah. Alhamdulillah, dan insya-Allah kita akan sampai, amin ya rabbal alamin. Cumanya banyak kita nak tahulah berkaitan dengan tahun hijrah hari ni. Banyak persoalan, ada yang sampai bertekak pun ada, pompam. Mengikut pendapat aku yang ini kan. Tok guru aku cakap macam ni. So, tapi tak apa, pencerahan dia hari ni. So, sebab tu kita bawakan Dr. Mir Hazil. Jadi, saya minta anda semua buka mata, share video ni. Share sekarang dekat laman sosial anda. Okey, Dr. Mir Hazil. Doktor, kita nak tahu lah Doktor, sebenarnya kalender hijrah ni bermulanya bila? Kalau kita tengok tahun Masihi, dia bermula tahun Masihi lah, zaman Nabi Isa alaihi salam. Tahun hijrah tu macam mana? Adakah ada peristiwa-peristiwa yang kita boleh belajar tu Doktor? Tentu saja, dan untuk kita yang sebagai Muslim ni, tapi sebelum tu elok saya terangkan bahawa saya hanya pengkaji. Saya minat, dan kerana minat tu juga dah hampir lebih 10 tahun saya menghasilkan takwim hijrah setiap tahun. Jadi kemungkinan itulah dapat berkenalan dengan Zayan saya rasa daripada 2-3 tahun yang lepas, di mana dijemput untuk bercerita tentang takwim, kerana saya buat takwim sendiri ceritanya. Dan saya bukan berlatar belakangkan dalam pengkaji sirah ataupun pengkaji tentang astronomi, tetapi sebab minat. Sebagai Muslim, satu perkara yang tertanya pada diri saya dahulu, kalau Nabi kita raikan 12 Rabiul Awal, saya tertanya pada diri saya bila saya lahir dalam kalender Islam. Jadi daripada situ saya mengkaji. So daripada pembacaan lah, seingat saya kisah tentang permulaan takwim ini bukanlah bermula pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud zaman Rasulullah dulu ada kalender tetapi tak lengkap. Cuma ada peredaran bulan-bulannya. Hari-hari bulan-bulannya ada. Dan penandaan tahun ditandakan mengikut peristiwa-peristiwa. Jadi katalah tahun itu tahun Covid. Jadi ditandakan sebagai bulan Ramadan tahun Covid. Kan, bulan Syawal tahun Covid. Umpamanya macam itulah. Tapi peristiwa-peristiwa besar yang berlaku pada masyarakat Arab. Contohnya tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai tahun gajah. Tahun peristiwa Abrahah menyerang tentera bergajah kan, menyerang Kaabah. Jadi ada juga peristiwa banjir besar di Mekah. Jadi tahun tersebut dianggap sebagai tahun banjir. Contohnya katalah seseorang itu kelahiran, anak-anak dia lahir tahun bulan Syawal tahun peristiwa tersebut. Jadi dikenali sebagai tahun peristiwa. Lalu kaji dalam sejarah didapati bahawa
kisah tentang kalender ini bermula pada zaman bukannya Rasulullah ada, iaitu selepas Rasulullah wafat, bukannya juga pada zaman Saidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama, dan khalifah Abu Bakar, Saidina Abu Bakar memerintah ataupun memegang teraju pemerintahan selama sekitar 2 tahun, dan hanya berlaku selepasnya, iaitu pada zaman pemerintahan Saidina Umar. Jadi Saidina Umar Al-Khattab pada zaman pemerintahannya sekitar 7 tahun selepas kewafatan Rasulullah, pada masa itulah sekitar bulan, kalau sedikit dalam catatan sejarahnya, sekitar bulan Jamadil Akhir, satu peristiwa berlaku di mana dikumpulkan seluruh orang kata otai-otai lah, sahabat-sahabat, termasuk mereka-mereka yang dulunya ada semasa zaman Rasulullah SAW. Jadi orang-orang lama dalam orang-orang lama dan penting dalam agama ini tadi dikumpulkan dalam satu dewan ni dalam satu dewan lah, mesyuarat lah, bukanlah parlimen, tapi dibincangkan tentang takwim, kerana ada peristiwa yang menolak kepada persoalan untuk membangkitkan kepada persoalan untuk diadakan penandaan tahun. Lebih kurang ceritanya zaman Saidina Umar ni empire Islam berkembang, sebab sejak Rasulullah sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah telah membebaskan Mekah. Jadi maksudnya telah pun mengambil semula kota Mekah, Futuhu Mekah. Kemudian apabila daripada zaman Rasulullah lagi, kita tahu bahawa telah dihantar wakil-wakil ke seluruh pelosok negara Arab, sampai ke jumpa Hercules lah, contohnya begitu kan, sampai ke Greek. Jadi kalau kita ikutkan, maknanya sejak daripada itu empire Islam berkembang dengan pesatnya. Jadi pasal zaman Saidina Umar, so banyak reporting datang. Reporting datang ni maksudnya feedback datang melalui warkah-warkah yang dikirimkan. Namun satu persoalan yang timbul apabila kebanyakan surat-surat ni tadi tak ada pentarihan dari segi tahun. Tak ada tarikh. Surat ni datang daripada kerajaan Romani kan. Dalam kalendernya tulis Ramadan saja kan. Ni Ramadan bila? Mungkin yang bawa ni tadi dia ambil masa yang terlalu panjang, tahun depannya baru sampai, contoh kan. Jadi di situlah persoalan ke Saidina Umar mengambil inisiatif untuk mengumpulkan terutamanya para sahabat, dan benda ini berlaku sekitar 7 tahun selepas kewafatan Rasulullah di zaman Saidina Umar tadi. Daripada situlah bermulanya cadangan-cadangan untuk memulakan satu takwim yang dinamakan sebagai takwim Islam. Lalu kalau boleh saya lanjutkan sedikit, peristiwa tersebut telah mendatangkan banyak cadangan. So ada datang daripada cadangan yang datang daripada sahabat-sahabat yang mengatakan bahawa kita patut ambil daripada permulaannya Al-Quran itu turun, menandakan permulaan Islam. Jadi waktu peristiwa di bulan Ramadan nuzul Quran tu, jadi tahun tersebut iaitu tahun waktu usia Rasulullah SAW sekitar 40 tahun. Peristiwa hijrah, Rasulullah hijrah tahun umur Rasulullah 53. Maknanya 13 tahun diunturkan mengambil peristiwa wahyu pertama. Ada juga cadangan yang mencadangkan supaya ambil daripada kelahiran Rasulullah, maknanya undur lagi jauh, ambil daripada zaman daripada kelahiran Rasulullah. Ada juga cadangan yang datang daripada peristiwa wafatnya Rasulullah, dan itu antara yang ditolak cepat, sebab tak nak setiap kali tahun baru teringat wafatnya Rasul kan. Jadi satu cadangan datang, iaitu daripada, kalau tak silap saya, daripada Saidina Saidina Ali ataupun Osman, antaranya lah, maknanya khalifah juga yang mencadangkan bahawa diambil daripada peristiwa akbar hijrah Rasulullah daripada kota Makkah ke Madinah. Waktu Rasulullah mendapat arahan untuk hijrah tersebut, kerana peta Islam benar-benar berubah selepas peristiwa agung tersebut. Lalu di situlah diambil tahun peristiwa hijrah itu sebagai tahun pertama, meskipun bukanlah hijrah itu berlaku di bulan pertama dalam tahun tersebut. Lebih kurangnya macam itulah. Jadi inisiatif ini berterusan daripada zaman Saidina Umar, bermaksud Saidina Umar mulakan, dia telah undur sekitar lebih kurang 17 tahun, lebih kurang macam itulah, sebab mengambil semula daripada peristiwa hijrah Rasul
Lebih kurangnya begitu. Baik. Jadi sejak itu kalender Islam bertanda sebagai 1 Hijrah. Itu yang kalender hijrah tu. Maknanya kalau kita cakap 1442, sekarang ni 1442, bermaksud dah 1442 tahun lah peristiwa hijrah, yang juga merupakan tarikh lahir kepada kota yang kita lihat, kota Madinah yang ada sekarang. Okey. Maknanya lahirnya Masjid Nabawi, lahirnya kota Madinah yang kita lihat sekarang ni lahir sesudah Rasulullah membuka kota tersebut, walaupun dah ada penduduk tapi telah membangunkan Islam. Okey. Faham Nas? Dia bukan sekadar faham tau. Ni dari dia faham sekali dengan sebab tau, bila membayangkan macam mana Rasulullah SAW pengorbanan untuk melakukan hijrah, untuk naikkan Islam kan. Dia sebab lah. Tapi sebenarnya Kita satu perkara yang bagus lah kan, sebab bila ditandakan peristiwa hijrah tu satu macam doktor sebut tadi lah, dia ada satu pertukaran yang sangat hebat lah kalau kita dapat tahu sejarah Madinah tu sendiri. Okey, doktor, tadi saya tengok Lin tu dia macam ada prepare soalan tu nak tanya tu. Okey. Silakan. Sebenarnya doktor, dari mana datangnya nama bulan yang ada dalam takwil hijrah tu? Macam mana kita nak tahu apa maksud tertentu ke? Kalau boleh doktor explain kan? Soalan dia lain macam Menarik untuk kita Nama fikirkan bulan. macam tadi saya ceritakan bahawa bukanlah bermaksud zaman Rasulullah tidak ada langsung takwim ataupun kalender. Sebab bila cakap pasal takwim ni kalender lah kan. Jadi sudah ada zaman Rasulullah SAW tentang peredaran bulan-bulan. Jadi nama-nama bulan pun pada zaman itu, pada zaman Rasulullah hidup itu telah pun dah ada nama-namanya. Maksudnya nama Muharram, Safar, Rabiul Awal ni bukanlah watak seperti dalam cerita Piramli tu. Cerita Piramli tu ambil nama bulan-bulan. Maknanya bukan nama orang, memang nama bulan-bulan Islam. Dan memang dah ada kerana mengambil daripada budaya ataupun yang telah, maknanya kalau kita fikirkan benda ni telah diajar pada nabi-nabi sebelumnya. Maknanya mungkin daripada sejak zaman Nabi Ibrahim dah ada nama-nama bulan ini. Kerana tradisi masyarakat Arab meneruskan peredaran nama-nama bulan ni dan menghormati bulan-bulan tertentu. Kerana ada di kalangan 12 bulan ni dikenali sebagai bulan yang halal, dan ada di kalangan 12 bulan ni dikenali sebagai bulan-bulan haram. Jadi kalau kita pergi ke Masjidil Haram, itu adalah tempat masjid, tanah haram itu bermaksud tanah yang istimewa, tanah yang suci. Jadi Allah juga mengajar kepada nabi-nabi untuk diajar kepada masyarakat peredaran bulan-bulan yang padanya ada bulan-bulan yang dimuliakan. Dan nama bulan ni tadi Lin dia ada kaitannya dengan perkara-perkara yang di sekitar, kita kata geografinya, lokalitinya masyarakat Arab. Contohnya kalau kita cakap Ramadan. So Ramda itu adalah kepanasan. Panas. Pada masa dulu bulan Ramadan ni bulan-bulan yang panas. Dan ada juga musim, sebab kita tahu dalam peredaran kita sepanjang tahun kita ada 4 musim. Musim panas, musim dingin, kemudian ada musim bunga, musim luruh. Kalau musim waktu perubahan musim jadi musim bunga ni, waktu itu dikenali sebagai Rabiul. Dan Rabiul ini dia berpanjangan. Dia ada awal dan akhir. Maknanya ada 2 bulan, Rabiul awal, Rabiul akhir. Habis saja Rabiul, yang tadi tanahnya subur, oasisnya banyak air, tiba-tiba jadi kering. Waktu itu musim kering, musim yang kurangnya mungkin air yang ditemui. Jadi dinamakan sebagai jamad. Jamad ni yang mengeras. Yang mengeras. Maknanya kalau oasis tu airnya dah tinggal kontang lah. Jadi dah mengering lah. Jadi nama-nama ni dulu dah ada dalam masyarakat Arab. Selepas dia Rabiul, maksudnya musim jamad. Ada pula jamad awal, jamad akhir. Kemudian dinamakan Rejab sebagai bulan yang waktu itu sunyi. Rejab itu kalau tak silap saya daripada perkataan Arab, saya tak ingat perkataan asalnya, tetapi maknanya lebih kurang yang sunyi. Sunyi ini bermaksud kerana bulan Rejab merupakan bulan yang masyarakat Arab rehat. Jadi pasar-pasar ataupun benda-benda yang aktif di luar sunyi, sebab lebih banyak
home activity, PKP lah. Okey. Jadi sebab cantiknya dalam Islam dia dah ada. Waktu bila kita boleh keluar, waktu bila kita duduk di rumah, waktu bila bulan berkasih sayang, bulan berkeluarga, macam Rejab contohnya bulan berkeluarga, bulan untuk aktiviti home base. Jadi masyarakat Arab tidak boleh berperang, tidak boleh bermusuhan, tak ada pilihan raya waktu itu. Tidak ada parlimen yang bersidang sebab takut nanti bila parlimen bersidang kata-kata yang menyakitkan jiran-jiran, kata-kata yang menyakitkan hati akan keluar. Jadi itu bulan-bulan yang dimuliakan. Sebab tentang bulan yang dimuliakan ini telah diajar oleh Allah sendiri. Bukan daripada masyarakat Arab sahaja, maknanya Allah telah berikan wahyu tersebut daripada nabi-nabi sebelumnya dan diteruskan tradisi itu. Jadi itu lebih kuranglah kalau bercakap tentang sejarah nama-nama bulan. Seterusnya bulan yang terakhir seperti macam sekarang namanya Zul. Zul ni maksudnya juga dikenali sebagai bulan duduk. Zul ni umpama duduk. So Zul Kaidah, Zul Hijjah. Ada dua Zul. So Zul Kaidah dan Zul Hijjah itu haji. Mereka yang melakukan haji. Haji untuk melakukan ibadah haji. Jadi bulan-bulan ini tadi telah ada sistem aturan selepas bulan apa daripada Muharram sampai ke Zulhijjah. Cuma dulu tidak ada bulan yang dikenali sebagai bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Cuma dah ada dah. Lepas ini nama apa, lepas ini nama apa, cuma belum ada kitarannya. Belum ada kitaran yang mana yang pertama, yang mana yang terakhir. Tapi sayang daripada yang tadi, soalan yang pertama tadi yang tentang bila kalender Islam itu bermula, termasuk perbincangan ahli dewan pada masa itu adalah mengusulkan kalau kita mulakan peristiwa hijrah tahun peristiwa Rasul hijrah itu sebagai tahun 1, bulan apa yang kita nak mulakannya sebagai bulan 1? Sebab tentang 12 bulan, adanya 12 jenis bulan tu dah tahu dah. Tapi macam umpamanya ada 12 biji durian tapi tak tahu yang mana gugur dahulu. Mana mula-mula. Jadi baru sebab musim durian kan, cakaplah pasal durian. Jadi baru nak fikirkan yang mana aturan yang pertama dan seterusnya hanya mengikut susunan-susunan yang telah sedia. Lalu Saidina Ali tak silap saya telah mengusulkan bahawa memulakan dengan Muharram kerana Muharram ada keistimewaan sendiri, kerana dalam bulan Muharram ada hari Ashura yang merupakan hari alam ini diciptakan. Jadi segala itu dalam walaupun diilhamkan, tetapi pada saya mereka yang diberi ilham ni tadi adalah ijtihad orang yang dahsyat ilmunya, kerana mereka pernah hidup di zaman Rasulullah. Jadi mereka menghidupkan sunnah Rasulullah, mereka tahu banyak perkara dan arif tentang Al-Quran. Jadi mereka tahu di mana nak memulakan penyusunan itu. Dan inilah tradisi yang kita ada sekarang, Din, iaitu kita memula nanti, kita lagi 3 hari 4 hari ni kita akan masuk awal Muharram, iaitu bulan yang pertama. Yang dikenali namanya pun Muharram, bermaksud bulan yang dimuliakan. Bulan Muharram bulan pembukaan ni sebagai bulan yang dimuliakan. Kemudian bulan-bulan halal seperti Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, dan bulan pertama di pertengahan bulan iaitu bulan ke-7, sebab setahun ada 12 bulan. So bulan ke-7 adalah bulan separuh masa kedua yang pertama lah. Kan? Jadi bulan yang ke-7 bulan Rejab. Bulan Rejab juga adalah bulan haram, bulan yang dimuliakan. Sekali lagi tadi acara-acara yang istimewa dilakukan ataupun dilakukan oleh masyarakat Arab di bulan Rejab, hinggalah kemudiannya masuk ke bulan 11 dan 12 yang dikenali sebagai Zulkaidah dan Zulhijjah sebagai bulan-bulan haji yang juga merupakan bulan-bulan haram. So di awalnya ada haram, di pertengahannya ada haram yang dimuliakan, dan di akhirnya pun ada bulan-bulan haram. Di situlah susunan dan nama-nama bulan tu meneruskan tradisi seperti mana daripada nabi-nabi, diwarisi pada nabi-nabi yang sebelum. Wallahu a'lam. Baik. Dah faham dah kan? Tak sangka pula. Daripada peristiwa-peristiwa tu sebenarnya tercetus nama-nama bulan tu. Ya. Muharram semua. Dah tak ada soalan. Ni giliran saya tu pasal macam Doktor tak tanya pun ni tapi macam dah jawab semua. Itu rasa blur terus. Tapi tak apa doktor. Saya nak tanya juga dekat Habibi Dr. Mir Hazim. Orang ada tanya saya, kenapa dia bermula dengan Muharram, tapi doktor dah jawab lah, berakhir dengan Zulhijjah lah kan. Tapi saja saya nak tambah, kalau doktor boleh jawab lah, kenapa dia tak
tak buat jadi macam 13 bulan? Kenapa 12 bulan untuk genapkan setahun tu? Subhanallah. Baik, sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengaturkan segalanya dalam penuh kesempurnaan. Kalau kita ambil dalil daripada Al-Quran tentang 12 bulan ni bukan manusia cipta. Sebab Allah yang Maha Pencipta alam telah bagi tahu. So kalau tengok dalam surah At-Taubah ayat ke-36, Allah bagi tahu sejak kejadian langit dan bumi, setahun itu di sisi Allah, di sisiku, Allah kata ada 12 bulan. Yang padanya ada 4 bulan yang dimuliakan. Jadi tadi tentang 12 bulan ataupun kenapa tak 10 bulan, kenapa tak 13 bulan ni? Yes. Allah Ta'ala yang ajar. Maknanya dulu mestilah sejak zaman, kalau kita kata manusia pertama itu Nabi Allah Adam telah diajarkan tentang nama-nama. Saya percaya bahawa antara nama-nama yang diajar mestilah juga nama-nama bulan. Kan? Jadi sebab ini tentang alam. Ini mestilah Nabi Adam pun telah diajar dan diteruskan oleh nabi-nabi yang selepasnya, ataupun mungkin wahyu-wahyu yang diperbaharui mengajar lagi nabi-nabi selepasnya. Namun begitu menarik untuk kita fikirkan juga adalah ilmu astronomi, di mana masyarakat kita kata dulu di zaman kerajaan Rom, kerajaan Babylon, 4,000 tahun sebelum Masihi. Maknanya kalau ini tahun 2021, ini tahun 2000 sebelum Masihi. Jadi sebelum ada ni pun dah ada sistem pengiraan, kerana mereka mengkaji alam. Zaman-zaman dulu the law of observation ni, melihat ataupun memerhatikan alam, mengajar manusia banyak perkara. Seperti mana kita lihat peristiwa anak Nabi Adam yang ada peristiwa kematian antara salah seorangnya. Jadi melihat bagaimana burung gagak mengajar untuk kebumikan, menanamkan banyak kan. Jadi daripada situ mungkin manusia ini terus berevolusi, belajar. Dan apabila dikaji, didapati bahawa peredaran bulan yang kita lihat jasad bulan, daripada 1 bulan penuh ke 1 bulan penuh mengambil masa sekitar 28 hingga 30 hari. Okey, 28 hingga 30 hari. Kemudian apabila dilihatkan sesuatu buruj, kaukab ataupun buruj ni najmi lah, bintang-bintang. Sebab kan dia kaji langit, mesti tengok bulan, tengok bintang kan. So dia tengok bintang yang sama duduk dekat bulan itu kembali selepas sekitaran 12 purnama. Masya Allah. Faham. Maknanya daripada situ dia dapat ada 12 pusingan, lengkaplah kita dah kembali pada posisi yang asal. Macam kalau kita ni beredar mengelilingi matahari, bumi ini berputar mengelilingi matahari, dia akan dapati daripada bentuk bulan tu dinampak bintang kejora kat tepi tu, contohlah kan. Sebab contoh Malaysia merdeka, kebetulan kita bulan Ogos kan. Betul. Bulan kemerdekaan. Peristiwa kemerdekaan kita, tarikhnya ditentukan dengan ilmu ini, ilmu falak. Kerana waktu nak tarikh 31 Ogos tu, kedudukannya mesti sebab yang tarikh ni telah diberikan setahun lebih awal. Setahun lebih awal bermaksud Tuan Guru Abdullah Fahim, yakni datuknya kepada Tun Abdullah Badawi, Mufti Pulau Pinang pada masa itu, yang merupakan juga ahli falak, telah menasihatkan Tengku Abdul Rahman dengan memberikan tarikh 31 Ogos. 31 Ogos tu nak bertepatan dengan bulan sabit dan bintang kejora. Bulan sabit dan bintang kejora yang berada di atas bumi Malaya. Jadi bukan setiap tahun bulan sabit ini akan duduk di hadapan bintang kejora akan duduk di hadapan bulan sabit. Mungkin waktu lain dia berada di belakang, di bawah, di atas. Macam tadi kan Kaabah ni di belakang ke di depan kan. So dia berada di posisi itu kembali selepas sekitarannya 12 purnama. Jadi teorinya dalam ilmu astronomi, masyarakat Babylon dulu telah ada sistem. Sebab itulah datangnya nanti adanya kitaran bulanan, dan kitaran bulanan itu apabila lengkap 12 kali, dia akan menunjukkan zodiak ataupun menunjukkan buruj ataupun menunjukkan kaukab, gugusan bintang-bintang yang sama di atas langit di tempat tersebut. Terbaik explanation. Saya terfikirlah doktor, patutlah bendera Malaysia tu memang masa terus ada lambang tu dah disiapkan ya. Ya, bulan dan bintang itu bukan hanya simbol tentang negara Islam, kerana bulan dan bintang juga amat sinonim kepada simbol negara Islam.
tetapi dia juga merakam sejarah peristiwa kemerdekaan Malaysia adalah waktu bulan dan bintang tersebut. Tapi kalau saya nak kupas sikit ya, Hadri, tarikh tersebut diberikan bukan kerana Ogos. Bukan kerana Mawi. Mawi Ogos kan? Ogos. Bukan kerana Mawi. Okey. Tetapi diberikan kerana Safar. Kerana bulan dan bintang lah. Ogos 1957 itu adalah bulan Safar, dan peristiwa Rasulullah hijrah ni tadi, yang tahun pertama yang kita sebut tadi tu berlaku di hujung bulan Safar. Waktu di hujung bulan dan di awal bulan, jasad astronomi bulan memang bentuknya sabit. Masya Allah. Di awal bulan dengan di hujung bulan Islam, bentuk bulannya memang sabit. Jadi kalau kita nampak bulan purnama tu, Lin, kalau kita nampak bulan purnama itu, dia sebenarnya di pertengahan bulan Islam. So makna kata bulan sebenarnya kalau ikutkan betul-betul, bulan kemerdekaan kita adalah bulan Safar. Berapa hari bulan tu, Doktor? 4 hari bulan Safar. 4 Safar. Lebih kurang macam malam ni. Hari ni 5 hari bulan, 6 hari bulan kan? Hari ni 6 hari bulan. Jadi kalau kita tengok bulan yang muncul malam ini, lebih kurang macam itulah bentuk dia. Baik. Dan pada masa itu ada bintang Kejora. Bintang Kejora. Tak ada kena-mengena dengan lagu Search Kejora tu. Tapi Tengok tu bayang mungkin di search. Siapa yang faham sejarah, sebab tu ada nilai besar Kejora pada masyarakat Malaysia. Kemudian bintang Kejora ni dia duduk dalam gugusan buruj Libra. Faham. Libra. Apa bentuk Libra? Ni Libra apa? Jawab Nas. Allahu Akbar. Tak, aku lahir memang ni zodiak Libra tapi lupa. Dacing betul, dacing. Bentuknya dacing. Betul tak? Betul. So adakah saya orang yang adil? Dacing. Ya, adil, dacing. So, jadi Ya, boleh nampak tak kaitannya dengan politik Malaysia pada masa itu. Dan berjiranan dengan buruj ini adalah buruj Scorpio, dan berjiranan dengan buruj ini pada masa tersebut boleh dinampak atas langit Malaysia adalah The Seal. The Seal buruj dalam bentuk kapal layar. Dan sebelum kita tengok adanya logo Dacing untuk Barisan Nasional, dia dulu parti yang pertama waktu zaman Malayan Union dulu adalah parti kapal layar. Wow, baik ni. Jadi bermaksud dulu ambilan logo-logo itu pun ada ilmu astronomi Islamnya. Masya-Allah. Ilmu falak Bukan main letak je lah. Baik lah. Info baru. Banyaknya aku tak tahu. Banyak benda yang belajar ni. Itulah biasanya cakap dengan orang berilmu. Gitu. Tapi sebenarnya saya yakinlah lepas ni Mawi akan buat lagu Kejora. Tak lah. Buat lagu kapal layar. Baru dah nyanyi lagu si Kejora. Roja. Okey. Doktor, saya yakinlah orang dari jauh ni, Johor ni nak tanya soalan ni. Jadi silakan Mawi. Okey, sebelum saya tanya doktor, saya nak tanya Ustaz Adari dulu lah. Wah, jangan. Tak betul ke masa Rasulullah hijrah dulu dari Mekah ke Madinah tu kan? Yep. Bukan dalam bulan Muharram, dalam bulan Safar, betul lah? Ya, kalau ikutkan ijma' ulama' menyatakan, pendapat ulama' ada menyatakan ia bukan berlaku pada bulan Muharram lah, bukan awal Muharram, selepas dikalkulate balik, dikira balik, sebenarnya berlaku luar bulan Muharram. Ada banyak pendapat lah. Jadi cuma sebagai simbolik lah. Alright, jadi persoalannya doktor, kenapa Tahun Baru Islam ni disambut dalam bulan Muharram, bukan Safar ke apa kan? Hijrah kan, faham? Baik, tentu Allah juga yang memberikan petunjuk sahabat-sahabat yang tadi macam saya ceritakan. Saidina Ali mengusulkan bahawa permulaan bagi kalender ini dimulakan dengan bulan Muharram. Kemudian yang diikuti, kita tahu bila masyarakat Arab saja dalam tradisi mereka selepas Muharram itu Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Dan ini menjadikan bahawa nanti bulan yang ke-12 itu adalah bulan Zulhijjah,
yang merupakan memang pada masyarakat Arab dahulu tradisi di mana musim haji itu berlaku. Jadi sebelum adanya Islam pun memang bulan Zulhijjah adalah bulan kalau bukan ibadah haji tetapi peristiwa di mana masyarakat di sekeliling kota ataupun di sekeliling Mekah akan datang untuk menziarah Kaabah. Kalau zaman jahiliah dulu ada bahala, maknanya itulah zaman festivalnya. Jadi macam kalau kita tengok ibrah, mungkin saya nak cakap dari sudut mungkin ada pengajaran ya yang kita dapat lihat daripada ilham tersebut, hikmah yang kita dapat lihat daripada hikmah daripada aturan tersebut, kerana Muharram telah menyusunkan kalau dia yang pertama menjadikan Zulhijjah yang 12. Tadi Muharram saya gambarkan bahawa ada hari Ashura, hari yang ke-10. Maknanya kalau kita nak kira, kita kira hari yang diraikan oleh masyarakat Arab dahulu yang sebab zaman Nabi Musa lagi dah ada puasa hari Ashura. Kan? Jadi betul, Ashura ni bermaksud 10. Ashura ni bermaksud 10. Jadi kalau dikata dalam setahun ada 354 hari, bila hari yang ke-10 itu adalah hari Ashura. Dia bukan kira bulan tersebut. Dia bukan kira hari ke-10 di bulan 1, hari ke-10 di bulan kedua. Bukan. Dia bukan kata 10 hari bulan. Dia kata Ashura itu hari yang ke-10 dalam setahun. Jadi masyarakat Arab meraihkan hari Ashura pada bulan Muharram. Ya. Bermaksud Muharram itu bulan yang pertama lah. Sebab Ashura itu adalah hari yang ke-10 dalam setahun. Mestilah hari yang ke-10 ini berada di bulan yang pertama yang sebulannya ada 30 hari. Dan itu dalil yang pertama. Saya nampak dalil akal yang pertama yang mungkin mantik dalil secara fikir yang kita boleh fikirkan. Yang kedua, apabila diletakkan Muharram itu yang pertama, menjadikan tadi Zulhijjah bulan yang ke-12. Macam kumpul duit nanti ujung tahun pergi cuti. Okey. Jadi macam kita sekarang kumpul duit nanti ujung tahun kahwin. Jadi peristiwa besar seperti haji itu adalah peristiwa besar untuk rukun, untuk orang Islam. Sebab rukun kita pun kan, rukun kita yang kelima adalah menunaikan haji. Kalau kelima itu daripada lima yang kelima bermaksud yang terakhir. Jadi bulan juga ditakdirkan bulan yang terakhir itu juga adalah bulan haji. Jadi Masya-Allah. Dengan susunan pertama awal mulakan dengan syahadah dan di akhir menunaikan haji. So Masya-Allah, ikut rukun. 12 dalam 12 Muharram itu macam memulakan kan, memulakan sesuatu, memulakan perjalanan. Jadi perjuangannya nanti nak menuju ke bulan yang terakhir nak menunaikan haji. Mungkin ini salah satu daripada hikmah. Yang ketiganya ini untuk kita fikirkan bersama. Kalau salah minta maaf lah kan. Ini pendapat. Dah maafkan dah. Kita rata-ratanya lahir kan. Rata-ratanya Mawi, Anas, Lin, saya kan dari semua kita ada satu perkara yang sama. Sejarah yang hampir sama, iaitu kita bermula di dalam kandungan seorang ibu. So apabila kita melalui proses yang menjadikan kita ni manusia, kita perlu melalui proses yang sama itu. So dia jadi adil kan untuk semua. Tak adalah tiba-tiba dia lahir melalui mesin cetak atau dia lahir melalui buah labu yang tiba-tiba dalamnya ada mawi keluar kan. Tak ada kan. Jadi dia bukan fairy tale. Dia kena lahir melalui proses apa yang dinamakan sebagai fitrah, kelahiran melalui 9 bulan kandungan seorang ibu. Dan lihat susunan tadi. Okey, lihat kita kaji sama-sama. Jom kita baca balik. Kita tengok susunan. Kalau Muharram itu 1, Safar yang kedua, bulan yang ke-9-nya adalah Jawab. Ingat lagu. Ramadan. Kena nyanyi juga. Ramadan. Tetapi sebagai fetus, ni orang perempuan yang akan tahu fakta ini. Fetus akan mengambil masa 9 bulan. 9 bulan penuh tu setengah orang kata 9 bulan 10 hari. Kan? Jadi 9 bulan baru cukup tempoh. Bermaksud Ramadan tak boleh ambil. Kena ambil bulan selepas Ramadan. Apakah bulan selepas Ramadan?
Syawal. Apakah nama hari yang pertamanya? Aidilfitri. Hari yang pertama Fitrah. pada bulan Aidil Syawal. Fitri. Aidilfitri. Apa maksud Aidul Fitri? Kembali kepada fitrah. Kembali. Kembali kepada kembali kepada fitrah. fitrah. Umpama Masya Allah. Bijak, Allah Anas. Subhanahu Wa Taala. Saya lihat mungkin kita kata kebetulan mesyuarat, okeylah setuju buat Muharram, tetapi bukan susunan yang biasa. Mesti mendapat ilham, mendapat petunjuk, orang kata maunah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia susunan yang maha sempurna, menjadikan katalah 1 hari bulan 1 fetus itu berkembang dan dia akan lahir ke alam pada 1 hari bulan 10, melengkapkan 9 bulan proses, menjadikan Aidul Fitri itu nama yang diberikan kembali, umpama lahir semula sebagai Masya Allah. orang yang fitrah. Jadi sebenarnya kalender ini bawa kita tinggal, contohnya macam Ini 3 hari lagi kita diberi peluang untuk mencipta satu diri yang baru. Dan 9 Baik. bulan nanti kita akan tiba ke bulan Ramadan, bulan kemuncak. Kalau ibu pregnant kita 9 bulan tu dah banyak benda yang dia akan fokus kepada kandungannya. Samalah juga bulan Ramadan, bulan ibadah untuk kita fokus kepada diri apa yang kita nak lahir ni. Jadi Syawal pertama kemenangan, tetapi Aidil Adha di bulan yang ke-12 bermaksud habis pantang. Dan meraihkan dengan penuh Cantik. Jadi susunan bulan-bulan ni umpama satu kronologi yang diberikan untuk kita berfikir, untuk kita diajar kan? Tahun yang baru yang mahu kita lahir dan kita jadi, dan akhir tahun ni kita nak bebas atau daripada berpantang ataupun bebas menang ni tadi sebagai insan yang bagaimana. Wallahu a'lam. Kita kena bergemang bulu betis. Kita kena kenal diri Mawi Pada bulu Nas. Kaki lah. Itu ada cukur sikit bahagian operation. Alah, hai. Aduh, deep lah. Okey, doktor, ini ramai juga yang tertanya-tanya lah. Saya rasa orang yang sedang menonton ni pun ramai yang tertanya juga. Kita ada 2 kalender yang kita pakai. Satu Gregory iaitu Masihi lah, satu lagi adalah Hijrah. Kalau kita tengok, apa yang membezakan antara kedua ni? Kalau kita tengok dalam satu minggu sama je 7 hari kan. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ahad, Isnin sampailah Sabtu. Apa yang membezakannya? Dan kemudian ada beza dari sudut perkiraan ke? Dan kemudian kenapa dalam seminggu ni ada 7 hari? Kenapa dia fix? Juga. Kenapa dia fix 7 hari? Kenapa tak 6, tak 5? Kalau Mawi boleh jawab. Mawi nak jawab. Jangan tanya saya doktor. Kenapa Monday, Sunday? Monday yang sampai Sunday gitu. Saya tahu Sunday, Monday, Potolu, Patende. Jumaat. Tapi kalau macam tadi kan, kalau nama bulan kan dekat Malaysia pun ada musim-musim kan. Macam kalau setahun ada 4 musim, dekat Malaysia ada 5 musim. Macam musim durian dia ada satu lagi musim Esra kan. Lebih kurang lah. Okey, bercakap tentang hari ni kan, betul juga. Saya pun pernah terfikir kan, macam mana nak tahu hari ni hari Jumaat? Pernah tak terfikir? Macam mana nak tahu hari ni hari Jumaat? Sebab tak ada tulis dekat langit. Kalau kita tulis, kalau bangun-bangun pagi kan, hari ni hari apa, tengok langit. Oh, langit Isnin. Yaumul Jumaah. Jadi kita tahulah. Kan? Jadi saya terfikir, katalah saya tertidur 3 hari, saya tak sedar, saya bangun. Macam mana saya nak tahu hari? Katalah orang prank saya, letakkan newspaper, tukarkan handphone saya kan. Jadi saya akan tertipu selama-lamanya kan. Jadi saya percaya mesti ada. Kalau bercakap tentang itu, datang daripada Allah kembali. Kalau kita untuk orang Islam, dalil kita sebab bukan hanya tentang nama Jumaat, tapi kita siap ada surah yang namanya surah Jumaat. Jadi bermaksud apabila surah itu turun, Allah bagi tahu tentang hari Jumaat itu, maknanya itulah hari permulaannya Jumaat, dan sejak itu sampai sekarang tradisi itu diteruskan. Kalau ada orang yang matikan salah seorang yang pernah hidup di zaman itu kan, ataupun macam jadi pemuda Al-Kahfi yang ditidurkan kan, jadi mungkinlah salah hitung. Tapi menarik juga soalan tadi kan, macam tadi ada Lin tanya kan, kenapa 7 hari kan? Rupa-rupanya kembali sejak kajian manusia, kalau cakap pasal tamadun ni, tamadun yang antara yang maju dulu adalah tamadun Greek, Babylon, Romawi, betul tak?
Zaman-zaman itu dah ada banyak civilization, maknanya ada banyak benda-benda yang teori-teori, ideologi, falsafah daripada berbagai sudut termasuk ilmu astronomi tadi. Jadi kan tadi saya ada sebut sikit mereka dah mula mengkaji. Dan apabila mereka mendapati bahawa daripada satu purnama ke satu purnama mengambil masa sekitar 28 hingga 30 hari, jadi mereka nak pukul rata, nak pukul senang, bahagi kepada sukuan. Bagi pada 4. Jadi kalau 28, mereka ambil 28, bahagi kepada 4 kan dapat genap. Dapatlah 7. Kan? Jadi dia ada dalilnya kenapa dia nak ambil. Bukan hanya dia nak ambil mudah matematik itu, sebab asalnya memang merujuk kepada kalender peredaran bulan. Asalnya mengambil rujuk kepada kalender bulan. Sebab itu kita ada moon day. Nama hari pun dinamakan sebagai moon day ataupun Monday yang kita sebut sekarang. Sebab okey, kita cerita pasal yang 7 dulu baru kita cerita nama-namanya kan. Okay. Tentang 7 ni tadi saya cuba ringkaskanlah sebab ceritanya panjang. 7 ni tadi dia ambil sebab dia tengok saiz bulan tadi berbeza-beza. So waktu dia mula-mula dia sabit. Lepas tu dia jadi separuh. Lepas tu dia jadi penuh. Lepas tu dia jadi separuh balik. Kemudian jadi sabit balik tapi pada arah yang terbalik. Dan separuh daripada arah yang terbalik. Jadi diambil sebagai 4 fasa. Sebab itu dibahagikan kepada fasa pertama, fasa kedua dan dia jadi penuh. Kemudian fasa menurun, 3 suku dan fasa dia hilang. Kembali kepada asal. Hilang, anak bulan yang baru muncul. Anak bulan yang baru muncul akan muncul pada arah yang bertentangan. Katalah tadi dia naik macam ni, kemudian dia akan muncul terbalik macam ni. Maknanya ini bulan tua, kemudian habis ini bulan muda. Dia naik jadi separuh. Jadi tempoh nak naik ini tadi sekitar 7 hari. 7 hari turun, 7 hari lagi habis. Jadi sebab itu datangnya 7 hari seminggu. Asalnya dulu tidak ada kiraan mingguan. Dia hanya ada kiraan bulanan. Jadi tiba-tiba dah bulan penuh, tiba-tiba dah bulan surut. Jadi jarak antara itu menyusahkan, menyulitkan urusan. Jadi mereka mula mencipta sistem yang lebih detail. Dikecilkan lagi, muncullah teori 7 hari seminggu. Walaupun pening juga sebab tengok-tengok bulan tak habis tepat-tepat 28. 29, 30. Jadi nanti dia kena buat forward. Tapi untuk mudahkan, ada contohnya di Babylon tak silap saya dia gunakan 8 hari. Di Greek gunakan 7 hari. Kampung juga, contoh Bandar Shah Alam guna 7. Kemudian Bandar Kelang guna 8. Dia jadi pening. Jadi waktu zaman Julian pula, kalendernya kalender Julian yang kita namakan sekarang ni, kalender miladi atau Masihi yang kita sebut sekarang ni, kalender berasaskan zaman Julius Caesar. Zaman Julius Caesar ni antara pembesar Rom, kerajaan Rom yang telah mencipta ataupun telah mendokumentkan satu sistem kalender yang dinamakan sebagai kalender Julius nama dia ataupun kalender Julian. So kalender Julian ni adalah asas kepada kalender yang kita pakai sekarang, yang nama kita sekarang ni namanya Gregorian. Dan kedua-dua ini adalah kalender miladi atau Masihi atau Syamsi. Jadi bila sebut Syamsi itu bermaksud kalendernya matahari. Sebab tadi apa perbezaan pengiraan? Kalender Islam, kalender Hijri dengan kalender Masihi. Kalender Masihi ikut peredaran matahari. Dan peredaran matahari lebih daripada tadi. Dia kalau nak ikutkan bukan 30 hari. Ada yang jadi sampai 31 hari. Jadi di sinilah oleh kerana terlalu celaru banyak sangat, jadi disistemkan, dibuatkan satu sistem. So ditetapkan hanya ada 7 hari seminggu. Kemudian kitaran sebulan ada 30 atau 31 hari kerana mereka mengikut bintang-bintang, bukan hanya bulan. Bukan hanya bulan mereka juga mengikut bintang tadi. Macam contoh dalil saya bagi tadi, bila buruj itu kembali di atas langit di satu tempat itu mengambil masa 12 bulan. Jadi daripada situ tadi mereka menamakan bulan-bulan tersebut mengikut dewa-dewa mereka.
termasuk menamakan nama-nama hari ini mengikut dewa-dewa yang juga merupakan jasad alam. So apa jasad alam dalam ilmu astronomi zaman itu ya? Tak apa ke ni? Saya cakap panjang pula ni. Boleh. Special nama tentang hari ni, contohnya matahari mesti ada sebab nampak matahari. Sebab tu namanya Sunday. Kemudian bulan mesti ada sebab nampak bulan. Kan? So dia Monday. Kan? Jadi yang selepasnya kan Tuesday, Wednesday, itu semua nama-nama dewa-dewa juga yang digabungkan. Kalau Saturday itu mengambil planet Saturn. Okey. Dalam masyarakat Greek nama dewa Saturn. Kalau Thursday itu mengambil dewa Thor. Thor Ragnarok. Jadi watak yang kita tengok tu kan, watak Thor, watak itu semua nama. Jadi ada sebahagian nama dewa itu dinamakan sebagai nama hari-hari. Menariknya orang Islam mereka tidak menggunakan apa yang Julius ini. Mereka tidak tercemar dengan menggunakan apa yang Julian telah rangkakan di Rom. Walaupun 4,000 tahun dulu masyarakat Arab pun dapatlah juga info ni. Mereka menamakan hari-hari ini dengan mengikut satunya semata-mata dengan jasad bulan. Sebab tadi nak tahu bulan baru tu dengan melihat bilakah anak bulan baru muncul. Jadi maknanya hari dia tak ada sampai 31. Hari dia mesti ikut 1 hingga 29 atau 30 hari bulan macam tu. Okey. Yang keduanya nama-nama hari diguidekan dengan nama-nama pengiraan. Ahad, Nani, tak salah. Ini juga pernah berlaku di Babylon. Mereka mengira dengan nama A sampai H. A sampai F. Contohnya macam tu kan. Sebab dia kira hari A, hari B, hari C asal namanya. Lepas tu baru dinamakan nama dewa. Tapi untuk masyarakat Islam dimulakan dengan Ahadun kan sebagai yang pertama. Kemudian Isnani, Salasa kan. Jadi pengiraan dari segi bahasa itu dikekalkan menjadi nama. Menariknya Yaumul Jumaah nama yang diberikan khas. Khusus. Nama yang diberikan khas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikumpulkan menandakan itu juga sebagai penghulu hari. Dan menarik untuk kita tahu kedudukan Jumaat adalah hari yang ke-6 di dalam pengiraan seminggu. Jadi saya nak tanyalah kepada tuan-tuan sekalian kan, apakah hari pertama mingguan anda? Hari pertama mingguan kalau ikutkan Isnin lah, Doktor. Mula bekerja. Sebab sepatutnya Ahad kan? Isnin tu bermaksud 2. Kan? Yalah. Sepatutnya Ahad lah. Sepatutnya Ahad lah. Sepatutnya Ahad. Malah dalam kerajaan kena cuti ya Jumaat Sabtu. Waktu kalender Julian ini dibuat, Sunday itu memang dianggap sebagai hari yang pertama. Sebab sun dahulu. Sebab dia mesti nampak yang panas dulu kan, baru dia nampak moon. Moon ni pula berubah-ubah saiz. Jadi dia begitu mendewakan matahari. Sebab tu kalendernya juga akan mengambil pengiraan lengkapnya peredaran bintang tadi mengikut peredaran matahari. Sebab itu dia lebih 11 hari. Lalu untuk menjawab soalan tadi Akhi Hadari tadi, kita tengok kalender ini berpandukan kepada 2. Satu, kalender Masihi atau kenali juga sebagai Miladi mengikut Samsi iaitu matahari. Dan kalender Islam yang ada Ramadan yang kita berpuasa tu, yang ada Syawal tadi kan, kalender Islam yang ada bulan haji ni, yang ni mengikut kalender Qamari. Qamari ni Qamar itu bulan. Cumanya untuk orang Arab bulan-bulan dinamakan Syahrul. Tapi kalau jasad bulan dinamakan Qamar. Baik. Kalau kita bulan tu bulan pun bulan, yang bendera pun bulan. Kan? Bulan. Kita akan keliru kan. Banyak sangat bulan kan. Kalau bulan sabit pun bulan sabit, bulan juga. Kalau hujung bulan pun hujung bulan kan. Jadi cerita dia, perbezaan ada antara dua kalender ini adalah mengikut peredaran bumi mengelilingi matahari iaitu kalender Samsi,
kalender Masihi 2021 ini mengikut peredaran bumi mengelilingi matahari. Dan satu lagi adalah mengikut peredaran bulan mengelilingi bumi. Dan ini adalah kalender bulan. Dan ini sewajarnya yang lebih tepat kerana setiap hari bila kita menyebut tentang tarikh, kita akan menyebut berapa hari bulan. Kita tak sebut berapa hari bumi hari matahari atau berapa hari matahari. Okey. Betul. Ini bulan Ogos, hari ni berapa hari bulan? Sepatutnya kita kena sebut, kalau Ogos dia matahari kan, dia ikut matahari, kita kena sebut hari ni berapa hari bumi atau berapa hari matahari. Alamak, susah tu. Kan matahari Ogos. Boleh ya? So Okey, faham. ini bawa kepada persoalan yang seterusnya yang patut kita fikirkan. Dan jarak antara keduanya ada ke tak ada? Ada, beza. Dan matahari, bumi mengelilingi matahari 365, bulan mengelilingi bumi 354. Wow. Okey. Sebab tu kita selalu tahun hijrah ni lagi ni kan. Selalu cepat. Bermaksud hampir setiap bulan kurang 1 hari. Hampir setiap bulan kurang 1 hari. Okey. Jadi timbul persoalan. Ya. Persoalannya kalender yang mana? Contoh. Ini bulan kemerdekaan. Kita merdeka tahun 1957 Masihi. Tahun 2021 ini 31 Ogos kemerdekaan yang ke berapa? 59. 64. Ada Anas ni tertidur dekat kafe mana ni? Anak kau duduk kat mana, Nas? Kau tak merdeka lagi ke? Duduk rumah lama sangat. Maafkan dia cedera. 64 tahun kan? 64 tahun. Ya, 64. Betul kan? 64 tahun. Tetapi kalau mengikut Masihi 64, mengikut Hijri kita nak masuk tahun yang ke-66. Safar tadi saya sebut kita merdeka, gambar bulan tadi 4 hari bulan Safar, bulan Rasulullah Hijrah. 4 Safar yang lalu kita telah pun 66 tahun kemerdekaan. Baru real. Itu Malaysia, Anas. Sekarang kita tanya pada diri kita sendiri. Berapa umur kita sebenarnya? Ada jawab, Anas. Dari dah tertunduk tu. Anas. Ada jawab, Anas. Aku dah masuk 39 lah. Aku dah 39. Aku lahir 9 Muharram. Adari. 9 ke 10 macam tu lah. Aku tak apa-apa nak ni sangat. 9 10 dah. Kau berapa bulan hijrah? Nanti saya kira dulu. Umur tak boleh diberitahu di sini. Perempuan memang macam tu. Sebenarnya kenapa kita nak bercakap tentang takwim dan kenapa kita bukan nak, kita perlu atau kita wajib bercakap tentang takwim. Sebab ini berkait rapat tentang hukum. Contoh, anak 10 tahun wajib solat. 10 tahun yang mana? Kemudian kita bayar zakat. Kita bayar zakat untuk zakat harta. Zakat fitrah jangan kira, sebab zakat fitrah kita ingat setiap kali Ramadan memang kita akan bayar. Kita ada reminder by Ramadan. Betul. Tapi betul. Fikirkan zakat harta, zakat perniagaan, zakat pendapatan anda, kan? Anda akan bayar mengikut haul yang mana? Sebab haul kalender Islam. Sepatutnya kena ikut kalender Islam. Betul lah. Orang yang tak tahu macam mana? Habis alamak kau. Alamak lah. Masalah sekarang Jadi tadi kalau orang tak rasa Hadari kata kita kena kenal diri kan. Bermaksud sekarang kalau umur kita pun kita tak tahu, kita belum kenal diri. Orang tak rasa kalender Islam ni penting doktor Betul. Itu yang paling sedih kan. Sebab saya rasa kalau tak ada orang macam doktor, saya rasa kalender Islam dah mati lah. Betul. Dan yelah macam Ana, bila Ana cakap pasal birthday dia bulan apa dah kau lahir? Safar? Muharram. Muharram. Dekat ni. 9 Muharram. So saya rasa kalau tanya orang Islam dalam Malaysia ni 90% tak tahu kot. Betul. Jadi kita kehilangan identiti.
Sebab dia. Betul. Kalau Nabi kita tak raikan 20 April. Siapa yang betul. raikan 20 April? Ha. Siapa yang raikan Tak ada. April sebagai bulan Maulidur Rasul? Tak ada. Tak ada. Mana tak kalau ada. April datang, orang sibuk dengan April Fool. Sebab Betul. April Fool dicipta. Satu April kan, Fool satu dicipta. April Fool dicipta sebab nak fullkan orang Islam. Sebab Allah orang Islam sendiri tak raikan April sebagai bulan kelahiran Rasul. Sedangkan Disember kita sama-sama tolong tangkap gambar dekat pokok Christmas. Kan kan? Bermaksud kita tolong raikan hari lahir sebab kan yang pada mereka itu adalah Tuhan mereka. Jadi kita kena tahu kita perlahan-lahan telah dibawa masuk ke lubang yang kita tak nampak. Sebab lebih sedih doktor. Ya. Lebih sedih nanti ada orang bangga pula dengan Gemini, Libra, Taurus. Oh ya, betul. Selalulah benda tu. Jadi saya sebenarnya nak bawa kita untuk menghayati Ma'al Hijrah ini dengan berfikir sedalam-dalamnya. Kerana kita juga tahu bahawa setiap tahun kalender ini akan berubah. Dan menariknya kita tak panggil kalender Islam. Kerana tajuk kita sendiri bercakap tentang Ma'al Hijrah. Nama kalender ini adalah nama takwim hijrah atau kalender hijrah. Bermaksud kalender itu sendiri ada motivasi perkataan hijrah. Hijrah ini berubah. Hijrah ini berubah. Pindahlah masyarakat Arab pindah peta, pindah orang kata jadi yang lebih bagus, jadi yang lebih baik, itu juga pindah, betul tak? Jadi kita tak pindah-pindah. Kenapa kita tak pindah-pindah? Sebab peta setiap tahun ada perkataan ma'al ni jom. Kan? Ayo bersama. Kan? Ayo bersama kan? Bersama. Bersamalah hijrah. Tapi hijrahnya baca doa awal tahun dengan akhir tahun, minta maaf cakap. Tetapi tak ada apa yang ubah tentang kalender ni pada diri kita. Jadi lihatlah, kita tak tahu bila mak kita lahir dalam takwim Nabi. Kita tak tahu bila bapa kita lahir pada takwim Nabi. Kalau tak kenal diri tak apa. Ini tak kenal mak dan ayah. Sebab mak dan ayah pun kita tak tahu bila lahir. Jadi saya rasa kan cukup dululah. Saya kata sebab tu saya kata saya buat disclaimer. Saya bukan ahli ilmu. Tapi saya rasa dulu ya Allah, aku ni dah paling dahsyat punya jahil lah. Sebab sampai tak tahu dan tak ambil tahu. Dan suka untuk saya kongsikan bila benda ini berlaku, sebab saya kena cerita sebab dalam Islam ni ada dua benda, makani wa zamani. Tempat dan juga masa. Okey. Benda ini berlaku waktu anak saya meninggal dunia di bulan Muharram, dan waktu batu nisan itu ditulis. Batu nisan itu ditulis dengan tarikh hijrahnya, bila dia lahir dan bila dia mati. So seorang ustaz menulis atas papan dengan tulisan Arab, tulisan Jawi, Mawi Jawi kan. So dia tulis Arab nama. So saya bapa yang jahil, nama anak sendiri pun tak pandai eja dalam Jawi. Saya tengok macam ni lah eja nama anak saya. Kemudian dia lahir dulu bulan baru saya tahu dalam kalender Islam. Dan hari dia mati itu sebab peristiwa kemalangan dia mati, dan baru saya tahu. Dan saya kata takkan aku nak tunggu atas batu nisan aku ditulis, aku tak tahu bila tarikh Islam aku. Jadi sejak itu saya buat inisiatif sendiri. Dan saya bercakap pun bukan atas tiket saya pandai, tidak Mawi. Saya bercakap ni sebab saya rasa salah satu perkara yang kita ni dihilangkan adalah tanggungjawablah pada peta kita sendiri. Kita tak tahu bila kita lahir, kita tak tahu bila kita merdeka, kita tak tahu bila tadi kan sedangkan kita gunakan kalender ni setiap tahun. Jadi Ma'al Hijrah hanya datang sebagai tahun baru lah. Kata tahun baru pun tak ada rasa, tak ada rasa. Kalau tahun baru mesti ada kalender baru. Mesti ada daya baru. Hampir sejam doktor dengan doktor ni, tapi banyak benda yang kita dapat. Dan kalau tanya saya sendiri macam tak ada benda nak tanya. Alright, sebelum kita nak minta Hadari bacakan doa akhir tahun dan awal tahun ni. Saya? Okey, baik. Awak akan baca doa kan? Tapi ni soalan dari saya kan, mungkin soalan terakhir.
Okey. Doktor Okey. Sekarang ni doktor katakanlah kita nak tahu tarikh lahir kita dalam takvim hijrah ni. So sebelum ni kita tak pernah follow pun kalender hijrah ni. Macam mana kita nak tahu tarikh lahir kita dalam kalender hijrah? Kalau nak tahu tahun, boleh kira manual. Tahun Mawi lahir, tolakkan dengan 622. Sebab tahun peristiwa hijrah tu 622. Kemudian dibahagikan dengan 32, dikalikan dengan 33. Rumit sikit lah. Kalau formula matematiknya kan. Jadi kita akan dapat tahun kelahiran. Tapi kalau nak dapat bulan dan berapa hari bulan, zaman sekarang ni dah zaman senang Mawi. Jadi boleh Google sahaja. Ataupun boleh cari di apps Hijri Converter ataupun Hijrah Converter. Masukkan tarikh lahir Masihi dan anda akan diberikan tarikh lahir Hijri. Contohnya 31 hari bulan Ogos 1957 adalah bersamaan dengan 4 hari bulan Safar tahun 1377. Itu dia. Itu tahun 1443 ni tadi dia dah masuk 66 tahun kemerdekaannya. Jadi apabila kita bercakap tentang takwim ni tadi, kalau nak cari tarikh Mawi, dan kena cari tarikh. Saya cadangkan cari tarikh diri, isteri kita, anak-anak kita. Dan saya raikannya dan kebetulan menarik apabila saya diundang hari ni kebetulan adalah hari lahir anak saya. Yang kedua, Alhamdulillah. Anak saya lahir pada 27 hari bulan Zulhijjah. Hari lahir dalam kalender Islam. Jadi kami raikan dua-dua. Macam Anas nanti kan 9 hari bulan, hari Tas'a, Ashura memang berpuasa. Kan? Jadi ada kelebihan tertentu. Mawi kalau tak silap saya di bulan Syawal, bulan tadi kan bulan Aidul Fitri. Kan? Jadi ada keistimewaan. Jadi mungkin Lin nanti boleh cari tengok mungkin ada kaitannya dengan Rasulullah, mana tahu kan, bulan Rabiul Awal. Ustaz hadap bulan Ramadan. Jadi ada kelebihan-kelebihan yang menjadikan bila bulan itu tiba, dia ada rasa sesuatu kaitannya dengan diri kita. So bayangkan dulu waktu saya umur dah 30-an, saya rasa saya tak pernah tahu pada masa itu. Dan tiba-tiba itu tahun pertama saya meraihkan hari jadi saya dalam kalender Islam. Saya rasa macam hidup mula. Saya rasa macam saya sama dah dengan Nabi. So saya menjadi calon, saya berpeluang menjadi calon lah sikit kan. Sebab kalau nak dapat syafaat ni, Nabi nak tengok lah kan, dia ada tak ciri-ciri sama tak macam aku kan, contoh kan. So kalau makan ni tu kan mungkin tak duduk kat tempat tu kan, tapi kalau zaman ni saya pun kira ikut kalender sama dengan Rasul lah, jadi mungkinlah ada peluang. Dan tadi bila Mawi cakap kita dah nak masuk penutup ni, kita nak baca doa kan. Jadi 3 hari akhir ni memang hari yang baik, bukan hanya nak baca doa akhir tahun, tapi sebenarnya azam baru. Betul. Sebab baru-baru ni kita dah terlepas, sebab 2 minggu sudah adalah hari haji kita. Dan 2 tahun dah kita tak dapat peluang pergi haji. Kan? Mungkin Anas dah simpan duit nak pergi yang package kan. Banyak dia duit. Tapi tak dapat. Amin. Kan? Tak dapat pergi sebab bukan Anas tak layak. Semua tak dapat panggilan kerana COVID-19. Tapi saya percaya di atas segala alasan Allah Ta'ala yang tidak menjemput. Kerana ini bukan soal ada duit, bukan soal ada kesihatan. Izin Allah atau tidak? Dengan izin Allah. Dan kalau pergi ke rumah Allah, bermaksud dia satu jemputan khas. Dia bukannya boleh datang dengan tiba-tiba. Dia mesti kita kena berusaha mendapatkannya. Tak izin. Jadi pada saya antara keinginan untuk akhir tahun depan, lebih kurang kan, tahun depan waktu Zulhijjah, mudah-mudahan kita dapat dah pergi haji Anas. Amin. Amin. Jadi ini 3 hari akhir ni lah kita nak tanamkan azam itu sekarang lah. Kalau kita tak buat sekarang, sedar-sedar nanti dah Muharram, dah Safar kan. Lepas tu tiba-tiba dah puasa kan, dah terlambat. Betul. Baru nak tanam azam. Okey. InsyaAllah. Okey.
Ni bukan persoalan Adari, jap. Ni bukan persoalan. Aku minta kau fikir pasal aku terdengar bila doktor kata dalam tahun hijrah kita ada 354, tapi dalam tahun Gregorian ni Masihi ni kita ada 365 lebih kurang hari kan. Adakah sebenarnya gaji kita dibayar kurang setiap tahun? Okey dah, bye. Jangan lupa producer tengah tonton ni. Okey. Adari. Bukan hanya gaji Anas. Ya. Bukan hanya gaji Anas, minta maaf ya. Bukan hanya gaji Anas. Sebab tidak ada satu pun negara Islam di dunia yang menggunakan takwim Islam sebagai takwim pengurusan pentadbiran. Allah. Saya ulang, tidak ada satu pun negara Islam di dunia yang menggunakan takwim Islam sebagai pentadbiran dan pengurusan. Bermaksud akad gaji tadi dia kena spesifik ikut miladi. Kalau ikut miladi halalkan je lah Anas. Okey, Mawi silakan tadi. Mawi nak cakap. Tak ada. Aku nak tunggu kau baca doa ni. Okey. Doktor, saya rasalah doktor, mungkin saya dengan sahabat-sahabat di Zayan lepas ni setiap kali on air mesti kena sebut tarikh Islam juga doktor, supaya semua dapat tahu. Patutnya betul. Ya. Cuba. Kita harus mulakan dan kita harus mulakan walaupun gerakan itu kecil. Macam Bawi-Jawi, macam Zayan bawa Islam contemporary. Jadi saya rasa kita kena mulakan. Dan macam saya mulakan dengan buat takwim saya sendiri setiap tahun sebab patutnya di MPH dekat kedai-kedai buku dah ada. Dan macam mana nak dapatkan kalender doktor tu doktor? Belanja sikit tengok. Kalau patutnya majikan-majikan dah keluar kalau sebab ini takwim tahun baru kan. Tak ada lah. Minta maaf cakap tak ada. Saya keluarkan kalender meja. Nak beli kat mana doktor? Ni kepalanya Muharram. Boleh nampak? Kepalanya Muharram. Okey. Baik. InsyaAllah kita kena dapatkan ni. InsyaAllah. Nak beli kat mana doktor? Boleh pergi ke iQuest. Boleh Facebook. Kalau nombor telefon 017-300-2349. 017-300-2349. Bolehlah. Saya tak cetak banyak sebab untuk circle saya je kan. Keluar modal sendiri Mawi kan. Tapi bolehlah kita boleh, insyaAllah kita sebar. Boleh doktor, insyaAllah cantik. Baik, terima kasih kepada Dr. Mir Hazil yang sudi bersama dengan kita pada hari ini. Sama-sama. Dan insyaAllah dapat manfaat juga penonton-penonton kita, sahabat sayang kita, insyaAllah. Jadi kita akan sama-sama baca doa akhir tahun. Semoga paling penting bukan doa sahaja, tapi usaha kita, azam kita macam Dr. sebut tadi, insyaAllah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ma'amilna fi hadhihi as-sanah mimma nahaitana anhu falam natub minhu walam tardahu walam tansahu wa halamta alaina ba'da qudratik ala uqubatina ila at-taubati minhu ba'da jur'atina ala ma'siyatik. فإنا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا على الثواب فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تطع رجاءتنا منك يا كريم وصلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wahai Tuhan, apa yang telah kami lakukan pada tahun ini daripada perkara yang Engkau tegah daripada aku lakukannya dan aku belum bertaubat daripadanya, sedangkan Engkau tidak redha dan tidak melupakannya, dan aku telah melakukannya dalam keadaan di mana Engkau berupaya untuk menghukumku, tapi Engkau mengilhamkanku dengan taubat selepas keberanianku melakukan dosa itu semuanya. Sesungguhnya aku memohon keampunan-Mu, maka ampunkanlah diriku, dan tidaklah aku melakukan yang demikian daripada apa yang Engkau redainya dan Engkau menjanjikanku dengan pahala yang sedemikian. Maka aku memohon kepadamu, wahai Tuhan yang Maha Pemurah, yang Maha Agung, yang Maha Mulia, agar Engkau menerima taubat itu dariku dan jangan Engkau menghampakan harapanku kepadamu, wahai yang Maha Pemurah. Dan selawat ke atas salam kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarganya dan para sahabatnya, dan mengurniakan kesejahteraan ke atas mereka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Doktor, terima kasih kepada Anas, terima kasih Mawi, terima kasih juga kepada Lin. InsyaAllah moga-moga apa yang kita buat hari ini akan jadi manfaat untuk semua. Dan jangan lupa untuk follow dan juga like Instagram dan juga Facebook kami Zayan.my, dan juga subscribe guys, subscribe YouTube channel kami Zayan MY. Sehingga berjumpa lagi dan terus setia bersama dengan Zayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.